الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين البيت الأول قال الناظم رحمه الله إن المقولات لديهم تحصر في العشر وهي عرض وجوهر. Terjemah. Sesungguhnya nya itu tidak dhamirah. Seperti mana kita maklumlah dalam terjemah Jawi lama ni nya ni tiga, sama ada nya tu dhamir ataupun nya tu dhamir yang kembali kepada satu marji', sama ada mazkur ataupun mafhum, ataupun nya tu tadi dhamirul sya'ni ataupun kita maklum juga dengan nama dhamirul qissah. Selagi nya tu semata-mata terjemahnya sama huwa maklum lah. Jadi sini ni bukan dhamir sama ada dhamirul sya'ni ataupun dhamir yang kembali kepada marji'. Sebab tak ada dhamir. Inna. Hatta di atas pendapat kalau inna tu beramal seperti fi'il pun kita tak boleh kata dhamir. Gitu. Jadi dia bukan dhamir. Sesungguhnya tu kira sebuti tu terjemah kepada inna. Lepas tu kalau ikut dalam Jawi lama hak kita biasa jumpa, dia ada sah lagi perkataan terjemah inna ni sungguhlah gitu. Tu Allah alam lah. Orang hak kaji Jawi dengan detail dia tahu. Kalau lah ada perkataan lain, InsyaAllah kita bakal sama. Sesungguhnya segala. Segala tu pihak daripada lafaz makulat tu jamak. Makulat tu jamak. Jamak muannas salim. Makulat tu jamak muannas salim. Dia tak boleh jamak muzakkar salim. Pasal syarat nak jadi jamak muzakkar salim ni dia kena benda berakar. Makulat dia ada dua, berakar tak berakar. Gitu. Innal makulat, sesungguhnya segala makulat. Segala makulat. Makulat tu jamak pula tu dah. Makulat tu jamak pula. Segala makulat ladaihim di sisi mereka. Tadi kalau sini ustaz terjemah di sisi ulama. Lepas tu dalam kurungan itu kira-kiranya tafsir lah deh. Mana fiqh. Kalau nak kira terjemah tu pakat balik dhamir selalu dah. Kalau kira-kira tu him tu pakat ulama selalu dah. Kalau nak kira agak mereka dhamir. Baik. Di sisi ulama. Ulama ni maknanya mutlaqu dzil ilmi. Semata-mata yang mempunyai ilmu lah. Bukan kata khusus ilmu syarak saja. Gitu. Semata-mata yang mempunyai ilmu. Dan kadang-kadang macam contoh disebut ulama ul kuffar, macam disebut gitu dalam kitab-kitab sirah kan. Ulama ul kuffar, ulama apa contoh kita kata al khatta'in contoh. Jadi panggilan ulama situ dia bukan panggilan ahli syarak, tapi dia adalah panggilan kepada semata-mata yang mengetahui sesuatu. Gitu. Jadi ada juga perkataan bahasa Arab diguna gitu. Jadi ulama di sini semata-mata mengetahui sesuatu gitu ya. Manatiqah. Kira-kiranya manatiqah ni nampak dalam kurungnya gitu juga tafsir kepada ulama. Baik sini kita nak
tambahlah seperti mana kita ayat bawah ni. Manatiqah, mereka secara khusus dia tidak syuruk, mereka tidak syuruk di dalam perbahasan makulat. Manatiqah, mereka tidak mengkhususkan diri mereka untuk membahaskan makulat. Manatiqah, mereka membahaskan perkara-perkara yang sudah diketahui untuk mencapai benda yang tidak diketahui berdasarkan jalannya yang tepat. Sebab tu kalau dari bahasa Arab kita panggil maudhu' ilmu mantik ni al-ma'lumatut tasawwuriyatu wat tasdiqiyatu min haitsu annaha tusilu ila majhulatin tasawwuriyatin wa tasdiqiyah. Gitu. Tu maudhu' perbahasan manatiqah. Boleh dah? Ataupun kita panggil ulama mantik bahas apa sebenarnya? Dia bahas benda hok dia tahu. Maknanya kalau benda tu dia tak tahu, dia tak boleh nak bahas. Dia bukan mantik. Ada. Mantik ni dia akan ambil benda hok dia tahu dah untuk dia capai benda hok dia tak tahu. Gitu. Cuma cara nak capai tu ada cara dia, ada susunan dia. Tu gitu. Misalnya dia nak tahu hakikat manusia, hakikat insan, maka dia kena kenal dulu hayawan tu apa. Hayawan tu bahasa mudahnya maknanya yang hidup. Okey, dia faham dah makna hayawan tu yang hidup. Lepas tu pula dia faham pula natiq makna dia berfikir. Lalu dia pun susung. Dia ambil hayawan, dia pun ambil natiq. Dia susung jadilah hayawanun natiqun hakikat kepada insan gitu. Jadi dia ambil benda hak dia tahu untuk dicapai benda hak tak tahu. Gapo hak dia tak tahu? Hakikat insan. Gapo hak dia tahu? Hayawan so, natiq so. Disusung jadilah hakikat kepada insan. Tu cara mantik. Jadi tilik kepada terjemah sini bila Al-Fadil terjemah dengan manatiqah. Kalau tanya kita kan la'alla al-azhar lah. La'alla al-azhar diletakkan lafaz hukama. Kerana yang kalau kita bahas dah buat ni, maudhu' ilmu makulah adalah al-ajnasul aliyatu lil mawjudatil mumkinah. Nah, kita bahas dah tu. Jadi tak belaga di antara maudhu' mantik dengan maudhu' makulah. Dia ada dah tepat sikit-sikit tu, tapi dia tidak keseluruhan lagu tu. Sehingga boleh kita kata manatiqah tu membahaskan al-ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah saja tak boleh. Pasal kita dah sebutkan tadi, baru ni juga daripada mantik yang ulama makulat nak tu sikit ya. Pertama dia nak kenal kulli dan juz'i. Yang kita dah maklum dah, daripada juz'i dan kulli kita nak kulli saja. Lepas tu pula dia nak kenal kulliyatul khamsi, yang kita dah maklum kulli itu tadi pecah 5. Ada jins, ada nau', ada fasal, ada khassah, ada aradun am. Daripada 5 ni nak ya, jins 4 lebih. Dan daripada jins tu pula hak ni hak mantik nak ni terpecah kepada 4. Kita ada ali, kita ada wasat, kita ada safil, kita ada lagi munfarid. Daripada 4 tu kita nak ya, kita nak alil. Jadi bahas sini sekadar tu sahaja keberhajatan makulat kepada mantik. Jadi nak itlaq lafaz ladaihim dengan manatiqah ghairu zahirin indilah. Kita nampak gitu. Sebab maudhu' mereka tidak bermasukan. Maudhu' makulah al-ajnasul aliyah lil mawjudatil mumkinah. Maudhu' manatiqah al-ma'lumatut tasawwuriyah al-ma'lumatut tasawwuriyah wat tasdiqiyah min haitsu annaha tusilu ila al-majhulatit tasawwuriyah wat tasdiqiyah. Itu secara mudah dan umum. Jadi al-azhar indi di sisi kitanya hukama. Tapi kita tak tanya ustaz lagi tu. Kita tak lalu. Kita tak tanya musannif lagi. Kita mesej dah tapi kita tak dia tanya. Mesej dah ke ustaz nak tanya, minta izin tanya soalan. Ustaz kata boleh tanya, maka kita tak tanya lagi. Maknanya apa ustaz tak manatiqah sini. Tu. Jadi kita jawab tu atas apa hak zahir di sisi kita, atas pembacaan kita sahaja. Gitu dah. Dan tidak ada setakat pembacaan kita mereka menzahirkan lafaz manatiqah secara khusus sehingga mereka tu ada mazhab dalam makulat. Gaya-gaya hari ni pasal makulat kan dalam Facebook. Kita tak siap-siap apa. Biar dia gaya-gaya buat dia, kita tak siap-siap apa. Kebetulan pula Aina tu lambat lagi, jadi kita tak siap-siap Aina. Kecek masa-masa kan dia bapak dia. Jadi biar bibi segedar-gedar dulu. Segedar-gedar dulu. Habis setakat tu. Satu selesai.
Manatiqah, jadi hukama. Dikena hukama lah. Bah kes sini kita kena tulis jumhurul hukama. Hukama. Dia hukama ni. Nah. Jadi manatiqah tu hukama lah tu jadi hukama. Ataupun letak tepi lafaz hukama begitu. Nah, kerana him di sini hatta musannif kepada bait ni dia mentafsirkan dan syurah-syurah dia dan hawashi-hawashi dia mentafsirkan dengan hukama. Syurah-syurah dia dan hawashi dia tafsir dengan hukama. Bukan manatiqah lah. Nah, cuma macam kita tanya tadi, kita tanya Ustaz ulang. Baik, hukama ni mereka mempunyai mazhab. Kita dah maklum dan kita tahu secara detail ni lafaz maqulat makna dia apa. Lafaz maqulat tu makna dia apa. Cuma kita dah tahu secara mudahnya maqulat tu tadi adalah al-ajnasul 'aliyatu lil mumkinatil mawjudah. Nampak dah? Dan kita dah tegai juga dan sebut dah juga secara ringkas bahawasanya ulama mutakallimin maqulat yang dengan makna al-ajnasul 'aliyah lil mumkinatil mawjudah ni. Baik, lil mumkinatil mawjudah ni kita ada dua mazhab. Mutakallimin dengan hukama. Jadi bila musannif kata innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri pada 10. Jadi yang mengatakan maqulat ni ada 10, mutakallimin tak kata. Mutakallimin kata 3 lah. Yang mengatakan 10 ni hukama. Jadi dhamir kena balik hukama. Kalau kita balik mutakallimin lagi juga salah. Begitu. Kena balik kepada hukama. Satu. Lepas tu adakah semua hukama kata 10? Tak. Yang mengatakan 10 ni hanyalah jumhuril hukama. Jumhuril hukama. Gitu. Baik. Bapa jumhurul hukama kita bahas sikit sini. Bapa dan kenapa jumhurul hukama dia kata 10. Pertama sebab pendiri mazhab hukama antara pendiri, itu lebih tepat, antara pendiri mazhab hukama ataupun yang jadi ketua dalam mazhab hukama ni, dia berpendapat maqulat tu tadi ada 10. Siapa dia tu? Ataupun kita panggil tuwe, hak perkataan kata mula-mula 10 ni siapa? Aristotle. Ada dalam bahasa kita Aristotle. Jadi dia lah dalam bahasa Arab Aristotle, dia lah hak kata mula-mula 10. Jadi hak mari lepas pada tu ikut dia kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan kata 10. Gitu. Jadi dalam kurungan tu ataupun kalau kita nak tabik, kita tabik di him tu tafsir dia hukama ai jumhuril hukama. Jadi kita akan tulis dua kali lah hukama, lepas tu baru kita takdir jumhuril hukama. Tu kalau seni apa? Seni kitabah kan? Dia ada sebab tu apa kita tulis hukama. Lepas tu baru kita takdir jumhuril hukama. Begitu. Kita takdir hukama dulu nak mengeluarkan mutakallimin. Kita sekali lagi pula nak cerita bahawasanya ada yang selain daripada jumhur dia tak kata 10. Hukama sendiri ada hak tidak kata 10. Gitu. Boleh dah? Habis dah kata. Lepas tu berapa? Mungkin boleh kita tulis sikit. Kita tulis sikit berapa hak selain pada 10 hak hukama kata. Ni, hak ni. Maknanya hukama ni ada hak kata 10. 10 ni hak jumhur. Nah, ada berapa? Ni hak setakat kita kira dalam mawaqif. Nah, hak dalam mawaqif. Hak Imam Sayyid Asy-Syarif, Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif diri kira dalam kitab Syarah Mawaqif. Jadi berapa? Kita tulis muka surat dulu dah. Supaya boleh rujuk sendirilah. Lepas hari tu boleh rujuk. Kita tulis muka surat dulu dalam mawaqif. Bentar muka surat. Nanti kita bagi list cetakan tu, nanti kita bagi dah. Syarah Mawaqif muka jilid 1 muka surat 491.
Jilid 1 muka surat 491. Maklumat boleh kita tengok situ. Berapa tu selain daripada 10? Pertama, dia ada susunan dia dah. Pertama 14. Qila 14. 1. Wa qila 2. Wa qila 7. Wa qila 5. Wa qila 8. 14, 2, 7, 5, 8. 14, 2, 7, 5, 8. Selepas daripada 10 ni, urutan dia 14, 2, 7, 5, 8. Tu, susunan dia. Boleh tak? 10, 14, apa? 2 dah. 2, 7, 5, 8. Itu dah. Lepas tu, kita kira-kira pula dah dalam hasyah-hasyah pula. Siapa yang kata 2, gapo 2, tu kira-kira pula dah. Semua ni tadi hukamat belakang. Dan tidak ada satu pun mazhab mereka yang muafakat dengan mutakallim hak kata 3. Jadi senang lah kita boleh tahu lalu. Kalau jumpa dalam kitab sebut 3, tahu dah di mazhab mutakallim. Tapi kita kena ingat lalu, dalam makulat bila sebut mutakallim ni, dengan gambar kisah kita cerita ni, ada 2 golongan. Asy'ariyah, Mu'tazilah. Gitu. Boleh dah mutakallim itu. Lafaz dia tu kena jaga lah. Dan kita akan tengok ni dalam takrif Jauhar, Mu'tazilah ada takrif dia sendiri. Boleh dah. Mu'tazilah ada takrif dia sendiri yang berbeza dengan takrif Asy'ariyah. Habis dekat. Qala al-musannifu tarhasar. Tarhasar ni tersakat lah. Tersakat. Terhasar tu dipehar daripada mana? Mungkin boleh tulis sikit. Yang difahami daripada istiqra yang naqis. Tu. Diterhasar tu dah. Yang difahami daripada istiqra yang naqis. Sini antara hujjah yang Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif dia tolak pendapat apa? Pendapat Mu'tazilah. Jadi pendapat hukamat. Jadi sekuat-kuat pendapat hukamat yang 10 ni. 10 ni dia hanya bergantung dengan istiqra naqis je. Tu. 10 ni kemah dah ni 10 sebab 10 ni pendapat jumhur. Jumhur hukamat. Tapi 10 ni, kau kata 10 ni, jumhur kata 10, jumhur hukamat ni hanya istiqra naqis. Gitu. Lepas tu dalam kitab-kitab seterusnya, hak lebih besar, kita akan bahas lah. Gapo dan lagu mana wajah istiqra naqis? Gitu. Cuma cukup dulu untuk kita tahu, 10 ni hanya berpandukan ataupun bergantung disandarkan kepada istiqra naqis bukan tam. Nak naik pada makam yang terlalu tinggi tak boleh dia. Sebab setakat tu je dia. Hanya istiqra naqis. Sehingga setengah dalam hawashi dia kata mereka sendiri tidak cerak dengan mazhab mereka. Itu lafaz. Lafaz mereka guna kepada hukamat. Habis cakap. Qala al-musannifu di dalam 10. Jadi terhasar ni kama huwa maklum, dia ada sipir dia. Dia tak boleh lebih dan dia tak boleh kurang. Itu makna terhasar. Jadi bila kita tahu tak boleh lebih dan tak boleh kurang tadi itu hanya bergantung dengan istiqra naqis, dia tak kuat. Sebab tu, yang ni sebab tak kuat itulah jadi ada 14. Mazhab mereka sendiri kata ada 14. Ada kata 2, kurang dah tu. Hak ni kurang, satu kurang. Gitu. Sebab dia hanya bergantung dengan istiqra naqis sahaja. Itu dah. Habis. Di dalam 10. Di dalam 10. Tu. Di dalam ataupun pada 10 Asyri tu, iaitu dia ada wa tu dah kalau kira tu dah. Wahia tu kalau ikut i'rabnya wawul istinaf. Gitu. Istinaf ni ada banyak. Boleh istinaf ni ada banyak.
Tu kita kena kira dah. Kita tengok dalam mu ni lah. Wahya. Dia kalau kira-kira kan, dan iaitu. Boleh dah. Dan iaitu, ataupun dan ia mana? Ia al-ashru tu, maqula Arab. Maqula Arab. Di Arab tu sama maqula. Betul dah? Oh, ataupun gini. Iaitu tu hiya. Maqula tu jadi ustaz ni balik ke dhamir wahya tu kepada maqula, bukan kepada ashri. Boleh tak kata kita? Boleh dah. Jadi dia kembali kepada ab'adil mazkur, bukan kepada aqrabil mazkur. Gitu. Dan iaitu Arab. Satu. Jauhar dan jauhar. Arab dan jauhar ni ibu kepada maqula. Baik. Kita kena faham masalah Arab dan jauhar. Dia gini dah. Jadi maqula ni Ustaz ada buat dah gambar rajah tu. Muka surat belakang tu Ustaz ada buat gambar rajah hok pasal maqula. Tapi kita nak lukis dulu. Jadi maqula ikut ibarat nombor 1 ni, innal maqulati ladayhim tuhsaru fil asri wahya aradun wa jauharu. Jadi kita ada jauhar dengan arab. Jadi sini kita kena faham balik. Maqulat jauhar dengan arab, kita kena ittifaqkan dulu bahawasanya ulama tak ada khilaf. Yani ulama tu siapa murad ulama? Yani sama ada mutakallimin. Kita dah sebut dah mutakallimin itu tadi mewakili dua, Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah dan Mu'tazilah, bukan atau. Mutakallimin yani sama ada daripada Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah dan juga hukama. Tak ada khilaf pada jauhar tu maqula. Maknanya jauhar ni tadi di sisi mutakallimin ataupun hukama ialah maqula. Yani apa? Yani ialah mungkin. Yani dia tu tadi adalah jins alim mungkin mawjud. Tu tak ada khilaf. Pada sini jauhar tu tadi jins alim mungkin mawjud kita. Boleh tak? Khilafnya di mana? Khilafnya hanya pada Arab. Sini je khilaf. Jadi hak kita akan jumpa khilaf ni pada Arab. Jadi Arab tu tadi kita akan tengok Arab ni tadi dia ada 9 di dalam dia. Boleh tak? Dia ada 9. Dia tulis 9. Boleh tak? Dia tulis 9. Ni bahasa mudah-mudah kan? Tubik 9 tu dia panggil tashil dah sikit. Sebab segala faham yang kita akan faham Arab ni tadi dia ada 9 bahagi. Tidak kayak gitu. Sebenarnya dia tak boleh kata gitu. Sebab kita tak boleh kata kam ni masalah adalah nau kepada Arab. Kita tak boleh kata gitu. Kerana Arab dengan kahwin ini hanyalah pada martabat aradun am. Kalau kita ngaji mantik, hanya pada martabat aradun am kepada kahwin. Kita kira semula lah. Kita nak bahas sini dulu. Jadi khilaf dalam kitab maqulat ni hanya sini. Hanya sini. Kita bagi cara mudah. Jadi kita akan rekam maqulat tadi. Lepas tu kita ada kaif. Lepas tu kita ada ain. Kita mixkan dulu. Jadi ulama khilaf. Arab ulama mutakallimin dengan hukama dia khilaf. Kam ni tadi maqulat ke tak? Yakni adakah dia tu tadi bahasa kita mungkin mawjud sebenarnya. Adakah kam tu mungkin yang mawjud ataupun tidak? Jadi mutakallimin kata kam tu tadi bukan mungkin yang mawjud. Hukama kata kam tu tadi mungkin yang mawjud. Gitu. Kaif pula kita cerita dah terbahagi kepada 4 poin cerita lalu. Setengahnya adalah kaifiyatin mahsusah. Kaifiyatin mahsusah. Benda yang boleh digeser oleh baca indra. Setengah daripada 4. Jadi kaif ni tadi ulama khilaf juga. Khilaf lagu mana? Baik. Kaif terbahagi kepada 4. Apa dah? Kaif terbahagi kepada 4.
Jadi daripada pak tu, dia ada tepat ittifaq. Tepat ittifaq sama ada hukamat kok ataupun mutakallimin kok, mereka bersepakat pada bahawasanya kaifiyatun mahsusah itu adalah makulat. Tapi dia khilaf pada tiga ni tadi. Mutakallimi kata dia bukan makulat, yang ni dia bukan mungkin yang mawjud. Hukamat kata dia mungkin yang mawjud. Gitu. Misalnya gini, kita panah air, lepas tu kita kata api. Keadaan air itu panah, itu makulat kaif nama dia. Maka makulat kaif tadi, yakni keadaan air itu panah, di sisi hukamat dia mungkin yang mawjud. Tapi di sisi mutakallimin dia kata bukan. Dia bukan mungkin yang mawjud, dia hanya amrun iktibar. Baik. Aina pula. Jadi aina antara tepat ittifaq juga di antara mutakallimin dengan apa, dengan hukamat bahawasanya dia ni tadi adalah makulat. Tetapi takrif aina hukamat dengan aina mutakallimin tak sama. Itu kita kena faham balik. Khulasah dia, apa kita kena faham dulu sini. Sama pada jauhar tidak ada khilaf. Mutakallimin ke hukamat ke, dia tu tadi, yang jauhar itu adalah mungkin yang mawjud. Dia benda mungkin, lagi pula dia tu ada pada kharij. Dengan sekira-kira kita boleh tengok dengan salah satu daripada panca indera, bukan tengok, boleh kesan ini idrak. Dengan salah satu daripada panca indera yang lima. Salah satu saja. Sudah cukup. Yang kedua, arak. Maka arak inilah tepat khilaf di antara hukama dan juga mutakallimin, dia tu makulat atau bodoh. Dengan secara tafsir lagi, kam tu tadi di sisi mutakallimin kata apa? Makulat ke tak? Hukamat kata apa? Makulat ke tak? Gitu cara tengok dia. Yang ni bila kita sebut makulat, murad dia mungkin. Gitu. Sebelum kita bahas takrif makulat pada lughah, pada apa? Pada lughah, kita kena bahas dulu ni. Supaya kita ikat dulu kefahaman kita. Yang ni bila sebut makulat, murad dia jins alin mungkin mawjud. Bila sebut makulat, jins alin mungkin mawjud. Gitu cara dia. Apa dah? Sebab kalau dia masuk jam'u makulatin bawah tu, dia nak bahas daripada lughah jadi istilah yang umum, lepas tu jadi istilah yang khusus. Tu step dia. Daripada lughah, lepas tu jadi istilah dah. Cuma istilah tu tadi umum. Lepas tu dipindah pula jadi istilah juga. Cuma istilah tu tadi khusus. Jadi semua ni tadi lafaz makulat ni. Lafaz makulat saja. Ni pun makulat. Tapi makna makulat sini lain. Gitu dah. Baik. Di manakah jinsul alim mungkin wujud? Sini. Jinsul alim mungkin wujud. Sini. Jadi perkataan bawah tu ustaz nak bahas lughahnya ke apa? Istilah umumnya ke apa? Lepas tu jadilah sekali serikan. Gitu. Hak kita nak mana? Hak ni tak silakan ni, hak ni tak sah, hak ni jangan. Sebab tu kita kata tadi, bila sebut jah makulat pegang lalu, dia adalah jinsun alim mungkin mawjud. Jadi daripada awal kitab sapalah akhir kitab makulat, hak dia. Bahawasanya makulat itu adalah satu jins alim mungkin mawjud. Gitu. Habis dah. Habis tak kata. Qala al-musannifu qawluhu al-makulat. Jadi dia kata jam'u makulatin. Lafaz al-makulat itu ialah jamak makulatin. Ini jamak muannas salim lah. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Wa aslul makulati, dan bermula asal lafaz makulat. Duk kecap pasal luah ni. Tak habis lagi luah. Dan bermula asal lafaz makulat ialah wasfun. Wasfun ni kalau dalam nahwu enggak kita panggil isim wasah. Kita dah maklum isim wasah ni ada 5. Isim fa'il, isim sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, isim tafdhil, isim maf'ul. 5. Jadi gapo murad wasfun sini? Isim maf'ul. Sini. Jadi murad wasfun sini isim maf'ul. Sebab makulah tu wazan maf'ul gitu. Boleh dah? Habis dah.
Wa aslul maqulati wasfun, ialah isim wasaf, yakni ismu maf'ulin minal qawli, min istiqaqiyah. Jadi al-qawli itu mustaqim minhu, daripada lafaz dan masdarnya al-qawli. Kita ngaji sarah dah. Dia kena ada mustaqim minhu bila dia isim wasaf. Mustaqim minhu nya lafaz al-qawli. Jadi asal lafaz al-qawli ni kalau dalam lugah kita terjemah dengan berkata. Gitulah. Pada lughahnya kita akan terjemah al-qaul dengan berkata-kata. Boleh dah? Baik, kita tulis sikit. Suruh mudah. Sebenarnya ni awal sekali kita bagi kunci dia. Al-maqula maknanya jinsun alin mungkin mawjud. Situ kunci dia. Jadi bila ni kita duduk sini bagi pada lughah. Sebelum kita pergi kepada istilah umum. Maka lafaz makulah itu diambil daripada qaul. Dengan cara lagu mana? Yang ni makulah tu tadi sebagai isim maf'ul. Hal ni pula sebagai masdar. Nah, kita maklumlah isim maf'ul ni terbit daripada masdar dan dasar. Kita tak sisi tu. Baik. Sekarang ni adakah qaul ni kita terjemah dengan berkata-kata? Kalau dia terjemah dengan berkata-kata, maka makulah terjemah dengan yang dikata. Sebab isim maf'ul. Maka tak dapat tidak, kita kena tahu dulu apa makna qaul supaya kita boleh terjemah lafaz makulah. Gitu. Maka sebab itulah ustaz dia kata bimakna. Apa lafaz bimakna tu nak mari? Sebab dia nak tegai makulah ni apa makna sebenar. Gitu. Jadi qaul ni makna dia adalah alhamd. Makna dia adalah alhamd. Tak lesar lagi, kita kena faham alhamdu pula. Bila kita faham alhamdu, kita fahamlah qaul dengan mana alhamdu. Bila kita faham qaul dengan mana alhamdu, kita fahamlah qaulun gapo makna makulah sebenarnya. Yang lafaz makulah tu terbit daripada qaul. Gitu. Apa mudah-mudah ceritanya, bila makulah ambil daripada qaulun, boleh tak? Maka makulah ni bahasa mudahnya kita kata makna dia mahmulah. Tu kita cerita lagi. Jadi kalau kita tahu dah mahamlu ni apa, kita tahu dah makna makulah ni apa, senang. Gitu cara dia. Baik. Jadi apa makna alhamdu? Sini kalau ikut ustaz letak selepas daripada lafaz alhamdu ni lafaz al-haqiqah dan mahiyah dulu. Mahiyah dulu. Ai al-mahiyah. Baik. Kalau ikut uslub Arabiah, kalau kita guna ai ni murad dia tu tadi adalah harfun tafsir. Harfun tafsir, i'rab. Setelahnya akan jadi badal ataupun jadi atah bayan kepada sebelum ni. Itu i'rab dia dalam lughah. Bermakna lafaz mahiyah dengan hakikah ni mari untuk mentafsirkan alhamdu. Itu segera fahamlah. Baik. Jadi adakah alhamdu dengan makna al-mahiyah dan hakikah? Jawab dia tidak. Boleh tak? Jawab dia tidak. Apa? Alhamdu makna dia al-ikhbar. Jadi gapo hak kita segera faham sini? Ai ni cara tangguh kita dah. Seperti macam kita sebut, kita tanya ustaz agak ni. Sebab tidak ada ulama yang mentafsirkan alhamdu dengan makna al-mahiyah al-haqiqah. Gitu. Sebab alhamdu kalau kita terjemah mudah-mudah lughah kita pun makna dia adalah tangguh. Bukan hakikat. Maknanya kita menanggung sesuatu ke atas sesuatu. Misalnya gini. Contoh kita kata Zaidun jauhar.
Dalam istilah nahwu kita panggil Zaidun tu mubtada, Jauhar tu khabar. Betul tak? Dalam arti kita maklum ni adalah qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah ada dua rukun. Dua rukun tu tadi kita panggil dengan maudhu' dan juga mahmul. Inilah mahmul. Yakni Zaid ini adalah tempat terbenarnya Jauhar. Yani kan kita nak faham Jauhar, tengok tadi. Terbenarnya hakikat Jauhar yang kita akan tengok nanti takrif dia pada siapa? Pada Zaid. Nampak tak? Pada Zaid. Itulah makna mahmul. Jadi suatu yang kita nak panggil dengan mahmul, hakikat suatu yang kita panggil mahmul tu terbenar ke atas suatu yang dipanggil maudhu'. Gitu. Jelas tak? Sebab tu kita tak boleh tukar benda yang dipanggil mahmul, kita tak boleh tukar benda tu jadi maudhu'. Misalnya kita kata gini. Boleh tak kita kata Jauhar itu adalah Zaid? Tak boleh. Jauhar bukan Zaid. Zaid Jauhar betul. Jauhar bukan Zaid. Jauhar dia ada takrif dia. Kalaulah kita nak kata Jauhar ni Zaid misalnya, bawah Zaid tu tadi ada Jauhar. Boleh tak? Tak boleh. Tapi boleh kita kata gini. Jauhar bawah dia tu ada banyak, antaranya Zaid. Apa tu dah? Jadi hamlu ni kan makna hamlu, sini hamlu. Yakni hakikat Jauhar itu terbenar di atas Zaid. Ditanggungkan hamlu, mafhum Jauhar itu ditanggungkan dan difahami ke atas Zaid. Gitu. Jadi nak pelepah kok ibarat air ni. Jadi setakat kok kita nampaknya air ni tanggungnya segera dah. Air itu nak tafsir kepada aslu. Air itu tafsir kepada aslu. Itu segera baik. Kita akan cerita pula lah nanti kita tanya iskal ni kepada ustaz. Kita minta maaf tu hak tu. Hak tu yang kita nampak setakat ni. Boleh dah. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Mungkin kita boleh tobik lah sikit pada air tu. Dia tobik sikit dah. Kita bukan nak mempersalahkan kitab kan dah. Jangan bahaya gitu. Nanya kita. Baik kita baca kitab dia pula kalau gitu. Dah. Dengan kulli ihtiram kita kepada ustaz masa ni dan kalian semua lah. Jadi ai itu kita tulis gini. Az-zahiru indi, boleh gitulah. Az-zahiru indi ai al-ikhbaru. Al-ikhbaru. Ai al-ikhbaru. Falhamlu bima'na al-ikhbar. Falhamlu bima'na al-ikhbar. Hakikat tu dulu dah. Kita ambil topik dulu. Jadi segera fahamnya gini. Kita gambar dulu ni. Maka bila kita kata al-hamlu tu dengan makna al-ikhbar, maka mahmulah makna apa? Makna dia mukhbar. Cuba kita tengok kejadian kedudukan maudhu' mahmul tadi. Suatu yang dipanggil dengan mahmul, kedudukan dia mesti khabar lain. Dia tak boleh jadi mubtada. Gitu, kedudukan dia. Sebab tu setengah ulama hatta Ibn Suja'in, dalam Ibn Suja'in ni pengarang nazam tu. Dalam syarah dia kepada dua bait yang kita sebut ni tu, dia sendiri tafsir. Qaulun alhamdulillah tu kata al-ikhbar. Boleh tak dah? Tu kita Ustaz tadi fikir. Baik. Maka tengoklah nuskah tadi kata lain. Baik. Maka bahasa ni kita tahu adalah makna mahmulah ni apa? Iaitu makna dia adalah mahmul. Dan mahmulah makna apa? Mukhbar. Itu huraian paling mudah faham. Nuskah tu ada? Ada dah? Tu ada. Baik. Nanti yang PDF apa? Lego tu dah. PDF. Baik. Selesai situ.
Jadi makulat ni makna dia mahmulun gitu. Kita ambil contoh. Jadi jauhar ni apa? Jauhar ni tadi makulat. Gana maksud jauhar sebagai makulat. Jadi jauhar itu adalah suatu yang ditanggung ke mafhumnya itu ke atas sesuatu. Misalnya kita kata jauhar, gapo mafhum dia? Gapo makna jauhar? Contohnya kita kata dengan takrif yang masyhur kepada jauhar dan jirim, maqama bi nafsi. Betul tak? Takrif jirim kan? Maqama bi nafsi, benda yang ada dengan cara diri dia. Baik. Nak tanya, di manakah terbenar benda ni? Hakikat ni ada mana? Ada pada maudhu' dia. Gapo maudhu' dia? Misalnya kita ambil setengah daripada jauhar adalah zaid. Jadi hakikat maqama bi nafsihi ni kita nak reti mana? Reti dia pada zaid. Begitu. Kalau kita buat ayat ni di antara mahmul dengan maudhu' ni, kita tak kira boleh buat jauhar itu ialah zaid. Yani kita tak kira boleh kata hakikat zaid tu tadi terbenar atas jauhar, tak boleh. Dan kalau kita buat lagu ni pun, kalau dalam nahwu, ni benda ni disabit dalam ilmu ijaz lah. Dia kata kalau ayat lagu ni hak ni akan jadi khabar, hak ni jadi mubtada. Sebab tak boleh hakikat zaid tu terbenar atas jauhar. Lagu mana? Kalau kita kata boleh, maknanya boleh buat ayat lagu ni. Zaid tu bawah dia ada jauhar. Gitu. Apa dah? Baik. Misalnya makulat ni setengah lain adalah kaif. Contohnya apa? Contohnya meja. Meja kita ni. Boleh tak? Maka boleh tak kita kata kaif itu, kaif sini kita ambil contoh meja ni, maknanya dia tu adalah al-kaifiyatul mahsusah. Benda yang kita boleh kesan dengan salah satu panca indera. Kita boleh sentuh, kita boleh tengok. Maka dia tu tadi adalah, yang ni meja tu tadi adalah kaifiyatul mahsusah. Senang dah. Maka boleh tak kita kata ataupun kita buat ayat kaif itu ialah meja? Tak boleh. Sebab kita tak boleh buat lagu ni. Meja, bawah dia ada kaif. Atau ada benda lain. Tak boleh buat. Tapi kalau kita buat gini boleh. Kaif, sini dengan mana kaifiyatul mahsusah lah. Benda yang kita boleh kesan baca indera. Setengah daripada benda yang kita boleh kesan baca indera tu, meja. Jadi siapa yang akan jadi maudhu'? Meja akan jadi maudhu'. Sebab meja ni lah benda hak tepat, jadi tepat terbenarnya makna kaif tadi. Gitu. Tu huraya mudah, suruh mudah faham. Beza di antara maudhu' dengan mahmul. Nampak tak? Bahkan setengah ulama dia kata gini, antara ciri-ciri makulah tak boleh jadi maudhu'. Setengah ciri-ciri khas makulah dia tak boleh jadi maudhu'. Yakni dia tidak akan boleh menjadi afrad kepada suatu kulli ke atas dia. Kalau dalam mantik kita sebut gitu. Dia tak boleh jadi afrad ni apa panggil afrad? Fardun, jamak ni afrad. Dia tak boleh berada pada kedudukan afrad kepada suatu kulli atas dia. Yang kira-kiranya sini maudhu', sini mahmul. Tak boleh gitu. Apa dah? Boleh tak tu? Mana tahu? Mana tu? Mana dah? Apa sih? Tak kisah. Kita kena sendiri. Habis takat tu. Maka bahasa ni, kapalah tu jadi tadi. Makulah dengan makna mahmul. Makulah dengan makna mahmul. Baik, kita selesai lah kok bahagian lughah. Kita buat kesimpulan sikit dah. Buat kesimpulan sikit. Maka pada lughah makulat ni tadi, makulat tu tadi daripada qaul, boleh qaul tu tadi dengan mana hamdu. Betul. Salah, patut hamdu dengan mana ikhbar. Tu saya terus. Jadi bahasa ni bila dia jadi istilah, lafaz makulat tu jadi istilah, kita kena faham kaedah benda mahmul.
Mahmul ni dia ada kaedah. Kaedah dia gini. Kullu kulliyin mahmul. Itu kaedah. Kaedah benda yang kita panggil mahmul. Mahmul ni dia ada kaedah, setiap benda kulli dia tu mesti jadi mahmul. Baik, kita mengaji dahulu ni. Kulli terpecah kepada 5. Gapo 5? Jins, naun, faslun, khassah dengan aradun. Baik. Bahas ini setiap daripada jins, naun, fasal, khassah dengan aradun am semua mahmul. Sedangkan kita tahu dah daripada 5 ni tadi, adakah semua jadi masuk dalam perbahasan makulat? Tak. Jadi sinilah hak kita sebut istilah umum tadi. Ya tak? Ulama makulat dia tak faham belakang ni. Walaupun setiap ni tadi sah dipanggil mahmul belaka. Semua ni sah dipanggil mahmul. Hak ni pun sah panggil 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 mahmul. Ulama makulah hanya bahas mana? Hak ni saja je. Jins. Dia nak tengok hak ni saja. Jins. Hak ni tak sih. Pak tu tak sih. Sebab tu kita sebut tadi ada yang ketiga iaitu istilah. Hak umum tadi tu dia berpindah menjadi dengan makna khas. Sebenarnya pada lughah makulah dengan makna hamlung. Tidak kira. Lepas tu pada istilah yang umum bila sebut makulah maka kena kepada jins, nauk, fasal, khassah dengan aradun am. Tapi hak kita nak dalam istilah makulah ni istilah khassah. Gapo istilah khassah? Kunci dia sini. Jinsun sini. Alim. Kita maklum dah jins akan terpecah kepada 4. Hak kita naknya hak alim so. Ada penguasa tak sih? Safil tak sih, munfarid tak sih. Tak sih belakang. Dia jadi lebih khusus dah. Lepas tu pula jinsun alim tu syarat dia mesti apa? Mesti mungkin lagi pula mawjud. Dan kita cerita bahawa ni boleh juga kita takbir mawjud lagi juga lagi. Hak kita nak sebenar dalam makulah kalau contoh kita kata tak boleh faham lala dah ustaz. Ambil ni sekali. Ni saya hak nak sekali hak ni. Dia tak kira hak ni. Gitu. Tak boleh bayar satu saat. Gafaria mahmul gi kepada meja dah tak digapo tak boleh. Hak ni saya hak. Cuma oleh kerana ustaz bahas kita kena bahas. Tak amanah ilmiah dah tu. Jinsun alim mungkin wujud. Ustaz. Kalau kita faham ni, kita faham makulah dah. Dia bukan faham kol agak apa dah. Dia faham makulah. Baik. Tubuh ni kolak nanti. Habis itu. Jadi sebab itulah boleh jadinya ustaz ulas sekali lagi takrif makulah. Kalau kira-kiranya ustaz sebut dah pada muka surat 10. Boleh jadinya kita kata at-takrar sini. At-takrar tadi ulai mana ala litanbih. Ulai litanbih lah kita kata gitulah. Wa ilmul makulah. Jadi ustaz sebutkan lagi. Dan bermula ilmu makulah. Gapo ilmu makulah? Huwa ilmun. Dia tu tadi adalah suatu ilmu. Huwa tu tadi dhamiru faslin. Dhamiru faslin. Lepas tu syarat-syarat dia kita tengok. Antara kitab hak tulis syarat dhamiru faslin, Hasyiah Ibnu Al-Hajj ke atas syarah Syekh Khalid. Disebut ada 5 syarat kepada dhamiru faslin. Dia bukan semua dhamir hak duduk di antara mubtada khabar sah panggil dhamiru faslin. Dia tidak gitu. Dia ada 5 syarat. Kita kena tengok sama. Di dhamir hak duduk di antara mubtada khabar barulah sah. Kita panggil kalau cukup 5 baru sah kita panggil dhamiru faslin. Penting dhamiru faslin ini sebab kalau dalam balaghah dia boleh membawa makna hasar. Dan kita maklum hasar ni antara uslub Arabi Qurani yang mesti difahami untuk orang yang nak baca tafsir. Gitu dah. Ala kulli hal. Itu kita yang sanalah rujukannya antaranya di sana dah. Habis saya kata. Kalau dalam tafsir antara tafsir hak maliknya dalam lughah ni
tafsir Imam Ibnu Ashur. Nah, Tahrir wa Tanwir. Al-Imam Ibnu Ashur. Ilmul maqulat huwa ilmun yubhatsu fihi, yang dibahaskan ilmu-ilmu yang sifatlah. Nah, al-jumalu ba'da an-nakirati sifatun. Kaedah tu disebut oleh Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab dia Al-Qawaidu Ats-Tsalathun. Dan disebut juga oleh Al-Imam Ibn Hisham dalam kitab dia Qawaidul I'rab. Dalam Mughni pun disebut. Atau kalau orang tanya, Ustaz nak tahu mana kaedah tu, tengok situ. Boleh dah? Jadi al-jumalu ba'da an-nakirati sifatun. Habis tak tu. Syarat-syarat dia ada dalam Qawaidul I'rab. Kalau nak beli kitab Qawaidul I'rab, beli cetakan Darud Diya sekali dengan Hasyam. Tu cetakan hawalik sekali setakat. Habis tak tu. Wa ilmul maqulat wa ilmun yubhasu fihi, dibahaskan padanya pada ilmu tu tadilah. Boleh dah? Pada ilmu. Fil ilmi, kena berubah lilih lah. Anil ajnasil aliyah, membahaskan tentang, dibahaskan padanya tentang al ajnasi. Ini nah. Jins ni jamak apa? Ajnas ni jamak kepada jins. Nampak dah? Tu. Al aliyah sifat kepada ajnas. Segala jins-jins yang ali. Lil mawjudati, bagi perkara yang ada. Mana pada perkara yang tak ada, kita tak bahas. Boleh? Al kharijiyati, yang apa? Ada tu tadi pada kharij. Ada pada kharij. Baik. Istilah lafaz dan lafaz ada pada kharij ni, kalau kita nak kira, hak kita masyhur dalam kitab-kitab pengajian ilmu usuluddin kita, benda yang ada pada kharij ni tadi adalah benda yang boleh dikesan oleh panca indera yang 5. Atau takrifnya yang maklum. Baik, kita tambah sikit lagi. Kita kena tahu juga, di sana ada takrif yang selain daripada takrif itu. Itu kita kena tahu. Kita kena tahu. Jadi di mana kitab hak bahas, lafaz hak bahas, atau bukan lafaz, kita panggil tepat hak bahas takrif hak selain daripada benda yang ada pada kharij, itu adalah benda yang boleh dikesan pada dengan panca indera yang 5, salah satu daripada panca indera yang 5. Mana tempat rujukan dia? Pertama, misbahul arwah. Yang kedua, tawali'ul anwar, dan semestinya yang ketiga, mawaqif. Misbahul arwah, tawali'ul anwar dengan mawaqif. Penting untuk kita tahu itu. Supaya bila kita baca kitab Hasyiah besar-besar, contohnya Hasyiah Amir ala Ittihaf, bila dia bahas masalah sifat wujud, kita kena tahu hak kata wujud situ tu siapa dulu, satu. Bila kita tahu siapa hak kata, contohnya hak kata tu tak ada hukamat, lepas tu dia pun sebut wujud khariji. Hukamat kata gapo takrif wujud khariji? Kalau kita ambil takrif mutakallimin wujud khariji, kita pergi adu pada tempat hukamat kata wujud khariji, kita tak kata bit natijah. Buatlah gana dia tak kata bit, sebab takrif mereka berbeza. Gitu. Boleh dah. Tapi bukan tempat kita lah nak bahas tu. Mana boleh tengok tu? Boleh tengok dalam kitab Syekh Sa'id Fudah, Kifayatus Sa'i tadi. Mari dulu kita sebut. Dah, dia susun siap-siap dah tu. Kifayatus Sa'i. Nama kitab dia fi Syarhi Maqulatis Sujai. Habis takat tu. Al-mumkinah, sifat kepada mawjud. Ala kulli halnya, apa tu? Gapo murad mawjud sini? Hak kita nak bahas sama dah tu lah. Gapo? Benda yang boleh dikesan oleh salah satu panca indera yang 5. Senang. Molek juga deh. Ulama disusun gini dah. Tidak kita kena kaca pula tahu takrif wujud di sisi ni siapa dulu. Kita dalam kitab-kitab kecil-kecil gini, benda-benda khilaf lagu tu tak nak ambil, nak pasok, nak boleh beza lalu tu agak payah juga tak? Gitu. Sebab dia benda praktikal. Khulasah dia, hak kita nak dalam takrif maqulat, hak nisa dia. Boleh dah? Gapo? Jinsun alil mungkin mawjud. Baik, kita terai sikit molek lafaz ni. Hak sebenarnya, hak dijadikan istilah adalah lafaz mufrad, bukan lafaz jamak. Maqulat ni jamak dia apa? Maqulat. Hak dijadikan istilah umum, lepas tu jadi khusus, hak ni dulu. Hak ni dia jadi ikut diri. Dah muka jamak hak ni. Bila maqulat ini dengan makna ni, maka automatik maqulat ni dengan makna ni. Sebab tu kita tengok sini disebut maqulat itu ialah
ilmun yubhasu fihi anil ajnas, jamaah ni. Al-aliyah jamaah ni. Lepas tu mawjudat jamaah ni. Lepas tu mungkin jamaah ni. Mungkin lah. Dah. Gitu. Jadi dalam hasyiah Attar dia sebut yang diletakkan istilah adalah lafaz mufrad. Wal jam'u tabi'ul mufrad. Gitu. Disebut lafaz. Jadi kita kena bayar dah. Habis itu dah. Makulah. Hak ni hak diletak istilah sebenarnya. Bukan. Habis. Lepas tu musannif pun kata, Ustaz katakan apa? Wal makulatul ashru, dan bermula makulat yang 10 tu ke apa? Dia ialah jauhar, kam, kaif, aina. Dia baris tu lah. Cara baca baris dia gini. Hiya al-jauharu, sebab dia khabar. Al-kammu dengan syaddah mim. Al-kaifu. Ada gini dah. Satu lagi. Ma'alish ni minta maaf. Kalau kita ikut lughah Arab, uslub Arabi, dia kena ada dua ni celah ni. Dia kena kata gini. Hiya al-jauharu wal kammu wal kaifu wal ainu wal mata. Baik, satu. Yang kedua, kita masyhur juga dalam syair dengan satu benda yang kita panggil dengan atfun bi ghairi atifin. Kita biasa dengar tu. Soalan dia gini, atfun bi ghairi atifin ni dia khusus untuk syair ke dia boleh guna dalam selain syair? Jawab dia boleh guna dalam selain syair. Dan kita ada dua ilmu hak masyhur, hak tak ada sama Quran tu. Pertama ilmu sarf. Tengoklah dari mana-mana tasrih dia tak ada wa. Jadi sebenarnya di antara yaf'alu yaf'alani sebenarnya dia kena ada wa. Yaf'alu wa yaf'alani ila akhirih. Jadi situ tu tepat tu orang panggil atfun bi ghairi atifin. Yang kedua dalam mantik, ketika perpisahan di antara qadhiyah murakkab dia tak ada wa. Kadang-kadang dia tak ada wa. Jadi situ pun atfun bi ghairi atifin. Jadi ada dua ilmu yang praktik guna atfun bi ghairi atifin. Jadi sini salah satu sah untuk kita guna ke kaedah atfun bi ghairi atifin, mengatah tanpa huruf atah pada selain pada syair. Gitu bahasa mudahnya. Al-jauharu al-kammu ay wal kammu lah, atfun bi ghairi atifin. Al-kaifu ay wal kaifu, al-ainu dengan dhammah wal ainu. Jadi aina adalah sebab dia jadi istilah. Itu sebenarnya aina ni mabni. Wal mata dia tak boleh wal matayu, dia tak ada sebab alif la yataharraku abada. Al wad'u al milku ni dia ada nama lain dia dah. Nama lain dia al jidatu. Kalau kita jumpa dalam kitab makulat, makulatul jidah, murad dia makulatul milki. Tu nanti kita tengoklah tak ada sesar al idafatu ay wal idafatu an yaf'ala ay wa an yaf'ala, an yanfa'ila ay wa an yanfa'ila. Dia ada nama lain dah, an yaf'ala ni. Apa nama lain dia? Al-fi'lu. Al-fi'lu. Jadi kalau jumpa dalam kitab disebut makulatul fi'li, hak dia dah. Ataupun disebut makulatu an yaf'ala, hak dia dah. Cuma apa ustaz pilih? Ustaz yang ni musannif lah, syarih kita pilih an yaf'ala kerana an yaf'ala lagi aula daripada al-fi'lu. Nanti kita akan cerita sebab apa pada tempat dia last sekali. Ayyaf'ala pun sama. Dia ada nama lain dia al-infi'alu. Nama lain dia al-infi'alu. Gitu. Habis takat tu. Lepas tu nya ustaz buat jadual muka surat 12 tu. Surat 12 dah kita. Mas dah tu majlis kedua muka surat 12. Tengah dah lah. Alhamdulillah. Al-kulliyatul khamsu, kita bacalah dah. Kulliyatul khamsu ni terbahagi kepada 5, terbahagi pada 3. Ustaz buat dulu. Kulli zati, kulli aradi, kulli alladhi huwa nafsul mahiyah. Tu. Ni nak tahu zati aradi tu. Aradi tu kena ada ya dah, titik ya. Aradi kena ada ya, lepas tu musyaddadah. Sebab dia ya nisbah. Al-Imam Attar dalam hasyiah dia ke atas matlab diterai panjang lafaz arabi. Kita tengok sana dah. Habis. Lepas tu kulli zati tu jins dengan fasal. Kulli aradi tu al-aradul am dengan al-khassah. Kulli alladhi huwa nafsul mahiyah an-naw. Lepas tu seperti mana kita maklum dah, yang kita nak dalam istilah khusus dalam makulat hanyalah jins. Sebab tu ustaz hanya mendatangkan takrif jins. Dia pun kata jins adalah mushtarakun bainal mahiyah wa baina ghairiha.
Mushtarakun bainal mahiyah wa baina ghairiha. Dia adalah suatu benda kulli. Kita dah maklum dah, benda kulli ni adalah ma yakbalu asy-syarikata. Benda hak terima bersekali pada memahami dia. Bila kita sebut pelakon, jadi dalam pelakon ni ada banyak. Gitu. Tu makna dia benda kulli. Senang dah. Bila kita sebut, senang kalau kita sebut mahdi masalah, mahdi. Mahdi ni khusus ke ramah? Khusus. Maka dia adalah juz'i. Senang. Perdana Menteri terbenar ke atas berapa? Ramah. Maka dia adalah kulli. Gitu ya. Jelas dah. Cuma kita kena faham molek benda kulli dan juz'i ni benda dalam kepala, bukan lafaz. Dah. Lafaz kita tidak panggil kulli dan juz'i. Kalau lafaz dipanggil kulli dan juz'i, dia adalah majaz. Dia bukan hakikat. Gitu kita kena faham dah. Itu ada cerita dalam usul fiqh. Mushtarikatun bainal mahiyati wa baina ghairiha. Bersekali di antara suatu hakikat. Kena mahiyah tu kena terjemah suatu hakikat, wa baina ghairiha, dan selainnya, selain daripada suatu hakikat itu, yakni hakikat yang lain. Misalnya gini dah. Misalnya boleh. Kau sabuk enak ni. Tu apa eh? Misalnya al-insan. Insan ni dia ada hakikat. Hakikat dia apa? Hayawanun natiq. Jadi dalam insan, bukan dalam insan tu hakikat dia adalah hayawanun natiq. Hayawan ni dalam mantik kita panggil jenis. Apa jenis? Sebab dia mushtarakun fi mahiyatin wa ghairiha. Yakni gini. Kalau kita tengok dan kita buat gambar rajah hayawan. Hayawan ni makna apa? Takrif paling mudah hayawan, dia hayawan, kita tak boleh terjemah binatang, dia jadi salah. Hayawan dia ada takrif panjang, takrif pendek dalam arti. Takrif paling pendek dia adalah zu hayati, yang mempunyai kehidupan. Fa fihi bahsun, tapi hal ini sekali kita bahas hari, yaitu yang mempunyai kehidupan. Maka tiap-tiap yang ada kehidupan dipanggil hayawan. Gitu. Maka hayawan bawah dia ni banyak. Kok ada kehidupan ni banyak. Insan pun ada kehidupan. Faras, kuda pun ada kehidupan. Asad, singa pun ada kehidupan juga. Baqarah, lembu pun ada kehidupan juga. Masing-masing ada kehidupan. Tidak kayak gitu? Baik, maka kita kata jins ni tadi adalah kulli, terbenar pada dia insan, faras, asad dengan apa? Baqarah, lembu. Kulli apa? Kulli kita maklum ada 5. Jins, naum, fasal, khassah dengan ardhana. Kita kata hayawan ni tadi adalah jins, seperti mana kita sabitkan pada awal. Lagu mana kita nak faham jins? Jins ni adalah benda yang mushtarakun fil mahiyati wa ghairiha. Dia tu bersekali pada satu mahiyah dan selain daripada satu mahiyah. Siapa selain tu? Ini Syekh Ibrahim Hudhudi hafizahullah, Syekh kita dia pernah ditambah benda ni. Setengah daripada sinaah baca kita adalah kita boleh tafsir gapo ghairi. Dia kata gitu. Maknanya kalau kita tengok selainnya, siapa selain? Kita boleh tafsir. Siapa selainnya? Jadi murad selainnya ni tadi mahiyah juga. Cuma bukan mahiyah ni. Mahiyah ni hakikat. Gitu kan? Maknanya benda hak jadi jins ni dia bersepakat pada satu hakikat. Contoh kita panggil hakikat ni hakikat A, dan dia ni ada juga pada hakikat B. Gitu. Kita tengok dah. Insan, apa hakikat insan? Hayawanun natiq. Apa hakikat faras? Hayawanun sahilun. Apa hakikat sahilun ni bunyi kuda tu? Gapo ustaz ni bunyi kuda tu? Itulah. Tapi tak tahu dia panggil gapo. Kita tanya ustaz ni air. Asal ni hayawanun
muftaris. Jadi kalau kita tengok semua ni hayawanunat ini hakikat kepada insan. Hayawanun sahil ni hakikat kepada budak. Hayawan muftaris ni hakikat kepada asal. Apa dah? Dalam dia ni ada hayawan ke tak? Ada. Jadi dia ni tadi hayawan ni mushtarakun fi mahiyat. Sebab ni satu mahiyat. Ni pun satu mahiyat. Ni pun satu mahiyat. Fi mahiyat wa ghairiha. Mana gapo murad ghairiha? Yani selain daripada mahiyat A. Siapa selain daripada mahiyat A? B, C. Gitu. Jadi dia ada lagu hayawan. Benda lagu ni namanya jins. Gitu dah. Itulah murad jinsun alim lil mawjudi al mumkin. Boleh dah. Alim pula dia lagu ni. Jins ni dia ada banyak lapis. Jins ni dia ada banyak lapis. Baik. Apa? Oh, gambar. Tak boleh ada ni. Apa? Selain daripada Allah Ta'ala, ni kita ngaji dalam kitab, ataupun kita panggil dengan benda muhdas, benda baru, ataupun muhdas ni nama lain dia hadithun lah. Dulu kita bukan jadi ni, kita jadi ni hadith. Nama juga aja gitu. Jadi sebenarnya sama. Tak ada wajah pula nak panggil tu. Dah? Yang jumpa kita. Baik. Jadi selain daripada Allah Ta'ala ni, dia terbahagi pada dua. Jauhar dengan Arab. Jauhar ni terbahagi pada dua. Jisim dengan jauhar fi'il. Jisim ni terbahagi pada dua. Namin berkembang, ghairu namin tidak berkembang. Maksud berkembang ni tadi macam pokok, dia kecil besar macam kita. Kecil besar kembang. Ghairu namin macam batu. Namin ni pula terbahagi pada dua. Apa mudah? Kita ambil hayawan dengan ghairu hayawan selalu. Lepas tu baru kita sampai sini. Kita katakan hayawan tu tadi seperti mana hal ni tadi? Ada tiga. Insan, faras dengan asal. Maka hak mana sah jins? Ni nama dia jins. Ni pun nama dia jins. Ni pun nama dia jins. Ni pun nama dia jins. Gitu. Boleh dah? Cuma kan berbeza jins ni jins ni. Hak ni bukan jins tau. Hak ni nama dia no. Kalau boleh mati. Gapo beza dia? Hak ni lah nama dia jinsun alim. Jins alim ni jins hak tak ada jins dah atas dia. Dia pucuk alim. Tak ada dah atas pada dia. Hak ni nama dia jins wasat. Ataupun nama lain dia mutawassit. Sama dah ni. Jins mutawassit ni adalah jins yang ada jins atas dia dan bawah dia. Ni nama dia jinsun safir. Ataupun nama lain dia masyhur jinsun qarib. Bila hak ni qarib, hak ni dipanggil juga dengan baik. Dua nama dia, alim dengan baik. Cuma dalam makulat dia tak masyhur dengan lafaz baik, dia masyhur dengan lafaz alim. Gitu. Sebab tu dalam kebanyakan makulat, bila dia bahas masalah jins, dia bahas aqsamul ajnas, dia akan bahas dengan lafaz qarib. Dia akan bahas dengan lafaz safir. Sebab safir ni lawan dia alim, dia rendah, dia tinggi. Ya dah. Jaga sangat dia bahas alim, lepas tu dia sebut qarib, jaga. Ada tapi jaga. Jadi perhasil dalam makulat ni bahas apa? Hak ni soal. Akan ni soal. Hak bawah ni tak boleh. Sebab tu kita cerita kan, hak macam makan nasi bawah ni. Bila kita tengok nasi, maka kita akan tengok nasi tu tadi sebagai benda yang tidak ada kehidupan. Sebab nasi tak ada kehidupan. Cuma nasi ni walaupun dia tak ada kehidupan, dia berkembang. Dan nasi ni dia berkembang, dia ni berjisim sebab dia besar belah bahagian. Dan nasi tu pula yang berjisim, dia tu adalah setengah daripada jauh. Jadi bila kita tengok nasi, kita tak tengok dia tu sebagai nasi, kita tengok dia tu tadi sebagai jauh. Jadi kita tengok dia
sebagai suatu yang apa? Qama binafsi. Maka suatu yang ada dengan cara diri dia ni, dia ada hukum. Setengah daripada hukum dia adalah dia mesti bertempat. Setengah daripada hukum dia mesti gerak atau diam. Sebab tu bila kita kata suatu tu bertempat, tapi kita tak say kata dia tu jauhar, maka kita duduk dalam salah berat. Sebab hukum khusus yang tak ada pada benda lain bagi jauhar adalah bertempat. Di saat kita panggil dia tu bertempat, dia mesti adalah jauhar. Dan kita dah isbat daripada awal, jauhar ni tadi adalah pembahagia yang tubik daripada ghairullah. Jadi bila kita kata bertempat, lepas tu kita kata pada Allah, dia tanakuk jadi. Apa dah? Tu kelebihan kita ngaji makulah. Sebab bila kita bahas so nanti, dia ada hukum. Jauhar ni ada hukum, arak ni ada hukum, kada wa kada, setiap tu akan ada hukum. Dan kita akan tahu benda tu tadi gana apabila kita tengok hukum dia. Cuma dalam kitab ni, bila kita tengok tadi, dia tak bahas hukum. Sebab hukum ni perbahasa dia payah sikit. Hukum ni senang lah, sebab kita biasa jumpa dalam kitab Jawi pun. Hukum jauhar dia ada 5. 2 hak senang, 3 hak payah. Boleh dah? Habis tak kata? Habis lah, Nafah. Habislah gambar betul raja, gambar raja. Jadi ustaz pun buatlah daripada bawa mustarakun bainal mahiyati wa bainal ghairiha tu. Ustaz buat tepi al-maqulat. Tapi maqulat situ bukan dengan makna mustarakun dah. Maqulat situ dengan makna jinsun, alin, mungkin, wujud. Habis dah. Lepas tu daripada maqulat tu pecahlah 10. Jauhar 1, wadah 2. Lepas tu kam tu kena ada garis juga Tak, kam tu tak ada garis. Kena ada garis. Sebab dia pecah kita. Jadi susunnya ustaz ni, maknanya ustaz tahu dah lah. Kedudukan arak, macam mana macam kita cerita tadi, kedudukan arak dengan 9 arak, dengan 9 bahagia dia tu tadi adalah kedudukan antara aradun am dengan suatu mahiyah, bukan kedudukan nak dengan suatu mahiyah. Gitu. Yalah, itu kita tengoklah dalam kitab-kitab seterusnya. Nasihat kita kalau lepas pada kitab ni, mungkin boleh naik kepada kitab-kitab lebih sesuai. Contohnya kitab Maqulat Abi Lian. Itu lagi senang daripada Tasawurat Awaliyah. Jadi kalau ikut tertib, ikut kesenangan kitab dah, senang kitab. Kitab ni hak paling senang sekali. Nazam. Sujai. Hak ni hak ada tangan kita lah. Hak ada tangan kita lah ni, hak ni. Nazam Sujai. Lapis. Lepas tu Maqulat Abi Lian. Jadi tolong tahu ni boleh? Kita. Di rumah kau ustaz-ustaz kita. Lepas tu Tasawurat Awaliyah. Lepas tu dah baru syarah Musannif. Sebab bila masuk syarah Musannif akan nakal ibarat 3 kitab kita sebut sama tu. Misbah, Tawalif dengan Mawaqif. Dia jadi berat syarah dia tu sebab nakalan ibarat kitab-kitab besar tadi. Tu. Habis dah kata lah. Boleh ke tak? Boleh. Dia setengah hari. Kita start lewat dia tak? Habis dah kata. Qala al-musannifu al-baitu al-thani. Ni nak bahas takrif kepada jauhar dan arab. Musannif akan mulakan dulu dengan takrif arab. Musannif akan mulakan dulu dengan takrif arab. Jadi kita dah maklum dah kita ngaji dah ni adalah matan dan syarah lah. Matan hak utama. Maka matan ni kita dah cerita dah sikit baru ni dan kita akan cerita sekali lagi sebagai sama-sama beringat kita. Matan Imam Sujai ni dia ditulis seperti mana bait yang pertama musannif sebut innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri. Dia ditulis untuk menerangkan mazhab falasifah. Atau kita sebut juga dengan nama hukam. Iaitu atas jalannya mazhab jumhur hukama, iaitu mazhab Arustu. Kita dah maklum tadi. Baik.
maka sepatutnya berdasarkan gapo hak musannif buat sendiri, musannif kena sebut tarikh hukama ke mutakallim? Hukama. Sebab musannif kata fil ashri. Kalau musannif sebut fil thalath, tak apalah tarikh mutakallim. Baik, maka sekarang ni segera faham kita dengan lafaz fil ashri tadi. Lafaz fa awwalun lahu wujudun qama, ni tarikh Arab. Wathani li nafsin dama, tu tarikh jauhar. Segera faham kita daripada lafaz fil ashri tadi, musannif sedang menyebut tarikh hukama. Sebab yang kata makulat itu 10 hanya hukama. Dan kita dah sebut tadi beberapa mazhab hukama yang ada yang disebut dalam syarah mawaqif. Tak ada pun mereka dalam syarah mawaqif ni dah. Hak selain pada tu dalam tajrid masalah, hak tu kita tak tepi. Sebab hak tu dia masuk jadi bahasa Syiah dulu. Syiah nak buat kata asal ni. Hak tu tak tepi dulu Syiah. Dan kita ahli sunnah dulu. Maka tidak ada pun di kalangan mereka dalam mazhab-mazhab yang masyhur tu hak kata 3. Jadi bahasa ni bila sebut 10 tentu dah dan tak ada ihtimal dah itu adalah mazhab hukam. Bukan setakat semata-mata hukama, bahkan jumhurul hukama gitu. Sepatutnya takrif yang disebut adalah takrif hukama, bukan takrif mutakallimin. Akan tetapi fa awwadun lahu wujudun qama itu adalah takrif mutakallimin. Bahkan dia adalah takrif Asy'ariyah. Gitu. Nampak dah? Begitu juga wathani li nafsin dama, takrif Asy'ariyah. Baik. Qala al-musannif al-bait ats-tsani qala an-nazim rahimahullah fa awwalun fa istinafiyah. Ataupun kita boleh kata fa at-tafsiliyah. Boleh? Kaedah kita dalam masalah kita sama dengar lafaz tafsil, tafriq dengan ta'lil. Jadi ulama contohnya dalam kitab Hasyiah Dusuki Alamunil Labib, Imam Dusuki dia ada buat hasyiah kat atas Muni, dia kata gini. At-tafri'u imma tafsilun wa imma ta'lilun, kata kita. Tafriq ni ada dua biasa. Kita masukkan dalam kitab fiqh kan. Kita biasa dengar ni tafriq kepada hak ni. Jadi kadang-kadang timbul soalan juga, lagu mana kita nak beza tafriq dengan tafsir? Lagu mana kita nak beza tafriq tafsir dengan ta'lil pula? Maka jawapannya dia gini. Kita faham dulu kaedah dia, hak umum sekali. At-tafri'u imma tafsilun wa imma ta'lilun. Maknanya tiap-tiap tempat yang kita sah kata tafsir, dia sah juga kita kata tafriq. Tiap-tiap tempat yang sah kita kata ta'lil, sah juga kita kata tafriq. Gitu. Itu kaedah umum disebut oleh Imam Dusuki dalam Hasyiah ni. Baik, maka sini dia ni tadi adalah fa tafsil. Apa kita panggil tafsil? Kerana dia menerangkan bait sebelum dia. Bait sebelum dia musannif kata tadi makulat ni tadi ada 10. Gapo 10 makulat tu? Aradun dan jauhar. Lalu dia nak bagi takrif lah kepada aradun dan jauhar. Dia pun kata fa awwalun. Gitu. Maka nampaklah dia tu tadi perincian setelah umum gitu. Maka fa tu fa tafsil. Bila boleh kata fa tafsil, maka boleh kata fa tafriq. Habis tak? Boleh dah. Fa awwalun, maka bermula yang pertama. Jadi siapa awalun tu? Kita terjemah mata dulu lah. Siapa murad awalun tu? Aradun. Sebab yang musannif kira daripada 10 nombor 1 tu arad. Boleh dah. Kalau segera faham kita kan musannif kena sebut jauhar dululah, sebab jauhar tak ada khilaf. Tidak kita kata tadi kan daripada awal kita kata jauhar tidak ada khilaf di antara mutakallimin. Yang mutakallimin tu mewakili Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, dan juga tak ada khilaf di antara hukama bahwasanya jauhar itu ialah makulah. Yang ni apa makulah? Jinsun alin mawjud mungkin. Tak ada khilaf. Jadi kalau ikut segera faham susunan akal kita kan, kita sebut tak ada khilaf dulu. Sudah tak ada khilaf baru masuk khilaf. Sebab tu kita kena faham setengah kitab apa disebut jauhar dulu sebab tak ada khilaf tadi. Macam tu tasawurat awal makulah Abi Iyan, tasawurat awaliyah. Dia sebut jauhar dulu. Sudah jauhar baru masuk Arab. Sebab 9 hak lepas pada ni, ini selepas daripada jauhar semuanya Arab. Kita ada 10 kan?
10 tu satunya jauhar, 9 lagi tu arad belakang. Cuma kita tugas kita akan beza pula ni, hak ni arad zati, hak ni arad nisbi. Gitu pula. Hak tu kita kira apa ni dah. Fa awwalun yani arad, ni ta'riful arad. Fa awwalun ay fa ta'riful awwali, itulah. Maka bermula ta'rif yang pertama. Baik, maka ta'rif yang pertama ni kita buat kaedah dulu. Ikhtalafa fi ta'rifihi bainal mutakallimina wal hukama. Ikhtalafa fi ta'rifihi bainal mutakallimina wal hukama. Berkhilaflah pada takrifnya takrif Arab di antara mutakallimin dan hukama. Siapa mutakallimin? Dua dah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Maturidiyah. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, murad dia sini. Boleh dah? Satu. Lepas tu kita dah sebut dah juga tadi tu bahawasanya takrif musannif sebut sini takrif mutakallimin ke hukama? Mutakallimin. Timbul soalan baru pula sini, mutakallimin mana dalam ni? Asy'ariyah ke Mu'tazilah? Jawab dia Asy'ariyah. Jadi lahu wujudun qama takrif mutakallimin minal asy'ariyah. Tu secara mudah. Jelas dah? Jadi kita kena ingat sama tu, mutakallimin ada dua, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Gitu dah. Habis dah. Fa awwadun lahu, baginya, bagi siapa? Bagi Arab. Begini dah. Fa awwalun, kita buat mubtada khabar suku. Kita kata gini, lahu wujudun nama kita buat gini. Wa huwa al-mumkinu. Kita sebut tadi kan, makulat ni tadi adalah benda mungkin yang mewujud. Jadi kita katakan dulu, dia tu tadi adalah al-mumkinu alladhi lahu. Kita buat start masuk asal tu, start masuk atas dah. Al-mumkinu alladhi lahu wujudun qama. Kita topik suku ni kita kena buat alif. Sebab alif situ tu bukan alif dhamir. Boleh dah? Kita buat gini. Boleh dah. Kita dah bahala ni. Baik. Fa awwalun lahu wujudun qama bil ghaib. Qama bil ghaib. Kita cerita dah tadi ta'riful Arab khilaf di antara dua, mutakallimin dengan hukama. Mutakallimin ada dua, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Hukama dia ada tempat-tempat dalam makulat ni kita kena bahagikan coding dengan dari dia. Nanti kita akan ceritalah. Baik. Mutakallimin ni ada dua, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Jadi kita sebut dah tadi, takrif ni dalam mata kita ni adalah takrif mutakallimin. Timbul soalan baru pula, mutakallimin mana? Asy'ariyah. Selesai. Jadi takrif mutakallimin, takrif Arab di sisi mutakallimin ialah al-mumkinu alladhi lahu wujudun qama. Gini dah qama dah. Hak ni alif itlaq dalam nazam. Hak ni begini hak tu je. Jadi bahasa ni alif bila kita buat sini ni dalam syarah, bila dia tak ada tiba-tiba, cek dah dia bukan dhamir. Kalau dia dhamir dia kena ada sama-sama. Kita dah. Lahu wujudun qama bil ghairi. Sini penting kita tahu beza mutakallimin dengan hukama. Apa? Tengok dah. Kita dah fahadah Asy'ariyah, kita dah fahadah tadi makulat dan Arab adalah setengah daripada makulat. Makulat makna dia adalah
Apa? Kita ambil hak ringkas kali dah. Mungkin yang maujud. Jadi dua-dua ciri ni kena ada dalam tiap-tiap benda hak kita panggil makulat. Mungkin maujud, kena ada. Wajib ada. Sebab takrif makulat dengan mana tu? Maka kita pun zahir lah. Arak ialah mungkin. Kata so. Apa kita tak maujud? Sebab ada dah alladzi lahu wujud. Kata situ kan? Jadi cukup poin yang kedua, alladzi lahu wujud. Selesai. Kalau kita kata takrif arak ni mungkin alladzi lahu wujudun, itu takrif sekalian makulat. Kerana makulat adalah mungkin yang wujud. Jadi setakat ni dia tak terbeza lagi arak dengan jauhar. Dia kena ada poin suku pula. Lalu mantik, sinilah kita start panggil fasl. Jadi lekoi lafaz qama bil ghairi ni membezakan di antara arak dengan jauhar. Apa dah? Ni kunci nak faham arak. Arak di sisi siapa? Asy'ariyah. Bukan Mu'tazilah, bukan Hukamah. Apa penting kita tahu mazhab? Gini. Bila kita kata takrif arak ialah suatu mungkin, maknanya bahasa ni benda yang wajib dan benda yang mustahil tak boleh panggil arak. Sebab nak panggil arak dia kena benda mungkin. Zat Allah Ta'ala tak boleh panggil arak. Sifat Allah Ta'ala tak boleh panggil arak sebab dia benda wajib. Syarikul bari tak boleh panggil arak apa? Sebab dia benda mustahil. Berhimpun gerak dan diam juga tak boleh panggil arak sebab dia benda mustahil. Syarat nak panggil arak dia mesti benda mungkin. Di sisi Asy'ariyah nak hak kita ngaji sama. Boleh dah? Satu. Mungkin yang lahu wujudun baginya dhamehu ni kalau ikut kaedah nahwu kan dia balik kepada allazi ni lah. Hu ni balik kepada allazi sebagai aid kepada allazi. Lepas tu pula tafsir hu ni nak kata apa? Mungkin. Sebab allazi ni nak mentafsirkan mungkin gitu. Jadi kita dah. Jadi lahu ini baginya bagi benda mungkin tu tadi ada apa? Ada benda mungkin tu tadi dia ada. Arak ni tadi adalah bahasa mudahnya mungkin yang ada. Senang. Dengan takbir yang mudah kita kata gini, arak adalah mungkin wujud. Ke dia arak, ke arak ni tadi adalah makulat. Makulat adalah mungkin wujud. Cuma ni nazam dia, kita kena ikut dia dah deh. Satu susah. Qama bil ghairi. Ada bil ghairi ataupun kita ambil gini dulu. Sungguh pada selain. Okey, sini masalah. Siapa murid itu? Ada. Jadi kita mengaji dah dengan pengaji kita sebelum ni, arak ni adalah benda yang menumpang pada jauhar ataupun arak ni adalah benda yang menumpang ada pada jirid. Baik, kita pun tafsirlah. Ghairi ni dengan murid jauhar. Baik, timbul soalan. Gapo murid jauhar? Apakah murid jauhar? Dan kita dah maklum pani tadi kita sebut tadi bahawasanya takrif wasani li nafsin dama adalah takrif jauhar di sisi mutakallim. Maknanya ada takrif jauhar pula di sisi hukamah. Jadi kalau kita bubuh takrif hukamah sini agak-agak betul tak takrif Arab sini. Dia jadi salah. Sebab kita dah isbat dah tadi ini adalah takrif Asy'ariyah. Jadi kita kena bubuh pada ghairi yang jauhar sini ni takrif Asy'ariyah itu. Barulah betul takrif Arab kita nak faham. Jadi gapo takrif jauhar di sisi dia? Takrif jauhar di sisi Asy'ariyah ialah mutahayyizin bidzat. Inilah takrif jauhar di sisi Asy'ariyah. Dengan secara mudahnya gini, takrif Arab kita kena habit dulu ni, bit dia. Kita kena tunaikan hak mata dia. Jauhar Arab ialah mungkin yang maujud. Boleh? Maujud. Ayo kita dah. Kita nak diwujudun tu. Mungkin yang lahu wujudun qama
bimutahayyizin billah. Inilah takrif Arab di sisi Asy'ariyah. Dan inilah murad musannif kata fa awwalun lahu wujudun qama bil ghairi kata. Inilah murad dia. Mungkin lahu wujudun qama bi mutahayyizin bisa. Kalau kita pergi bubuh takrif ke bawah takrif jauhar di sisi ke bawah hukamat dia akan jadi salah lah. Salah lah takrif kita belaga. Pala ambil huk mutakallimin, eka ambil huk hukamat. Belaga aja ni. Boleh. Gitu. Habis takat tu. Qala al-musannifu, kalau ikut ustaz bawah, ustaz nakal perkataan al-Imam al-Iji dalam Mawaqif, ustaz kata gini. Imam Iji kata gini, Imam al-Iji dah. Imam Iji ni tak guru kepada Imam Taftazan. Ibarat dia gini. Ringkas daripada hak ni. Hak ni uraya mata dah. Kita baru ingat satu lafaz yang disebut oleh Imam Sujani sendiri dalam syarah. Dia kata gini. Dia kata, apa yang aku kata dalam mata fa'awan lahu wujudun qama bil ghairi itu adalah aku isyaratkan kepada takrif al-Imam Iji dalam Mawaqif. Sebab tu ustaz sebut situ, qala as-sayyid fi syarhihi 'ala al-mawaqif. Khulasah dia gini. Gapo takrif Arab? Imam Iji kata gini, al-Imam al-Iji nama dia dah. Dia kata gini. Mawjudun qaimun mawjudun qaimun bi mutahayyizin. Mawjudun qaimun bi mutahayyizin. Itu takrif Arab. Siapa kata ni? Al-Imam Al-Iji, rujukan utama dalam ilmu makulat. Gitulah. Habis. Jadi kita faham adalah takrif jauhar bila-bila tu. Jauhar di sisi Asy'ariyah. Gapo takrif jauhar di sisi Asy'ariyah? Al-mutahayyizu bizat. Sebab ghairi ni murad dia jauhar. Jauhar ni takrif dia adalah al-mutahayyizu bizat. Jadi kita faham benar di sini. Takrif Arab mungkin lahu wujudun qama bi mutahayyizin bizat. Boleh. Takrif jauhar di sisi apa? Asy'ariyah ialah mutahayyizun bizat. Habis tak kata. Qala al-musannifu wathani, dan bermula yang kedua. Ta'rif falasifah dan hukamat kita bahas bawah dah. Dan wathani itu murad dia jauhar lah. Li nafsin, dan bermula yang kedua. Wathani, sani itu wahwal jauhar. Kalau kita nak tulis itu boleh juga waqtalafa fi ta'rifihi bainahum ay bainal mutakallimin wal hukama. Wasani, dan bermula yang kedua li nafsin. Dalam nuskah kita boleh dengan ba dah bi nafsin. Hak dua kita kata cerita-cerita tu ada dua nuskah kita boleh tu kan? Dengan ba bi nafsin, bukan dengan lam li nafsin. Tu wallahu alam lah. Kita ada lah bi nafsin. Sudut makna ada tak? Boleh ke tak lam dengan makna ba? Ada dalam bahasa Arab. Lam dengan makna ba ada. Kalau nak tangguh-tangguh tu boleh tubik. Boleh dah? Tu. Kerana kita maklum kita ada lam ta'liliyah. Ba pun kita maklum ada ba sababiyah. Ada dua untuk kita masuk di antara ta'liliyah dengan sababiyah. Boleh tadi? Habis tak kata. Wasani li nafsin dama. Yakni dari situ. Yakni huwa al-mumkinu al-mawjudu. Kita maklumlah apa mungkin mawjud tak? Pasal apa makulat kan? Makulat ni dia mungkin mawjud. Jadi arab kah
jauhar ke mungkin mawjud. Kita. Mungkin al-mawjud. Jadi bahasa ni mudah-mudahnya benda amrun i'tibari ni tak boleh panggil arab. Tapi boleh panggil sifat. Boleh dah. Tu kita maklum tu dalam pengajian dalam wasail makalam pun ayat dia ada sebut. Dalam wasail makalam ayat dia ada sebut. Wasani li nafsin dama ay wa huwa wasani huwa al-mumkinu al-mawjudu al-qa'imu bi nafsihi. Al-qa'imu bi nafsihi. Ay al-mutahayyizu bi dhatihi. Al-mutahayyizu bi dhatihi. Al-mutahayyizu bi dhatihi. Nanti kita terang apa maksud al-mutahayyizu bi dhatihi. Kita nak faham dulu ibarat tuai kitab kita lagu mana untuk kita sampai kepada hak kita tabik tadi. Gini cara dia kan. Nampak ni tak? Musannif kata wasani binafsin dam alif itlaq. Maknanya dia bukan dhamir lah. Wasani tafsiran kepada jauhar. Jadi dia nak kecek bahasa takrif jauhar. Dan kita dah sebut tadi takrif yang disebut oleh Al-Imam As-Suja'i dalam mata dia adalah takrif mutakallimin. Dan mutakallimin yang kita maksud ke sini adalah Asy'ariyah. Dalam mata dalam mata. Bukan dalam kitab maqalat, dalam mata. Dalam mata ni je. Apa dah? Maknanya bahasa mudah takrif ni adalah takrif jauhar di sisi Asy'ariyah. Tu bahasa mudah. Jadi kan yang dia topik tu, wasani ni mubtada. Ba ni mana khabar dia ni mubtada. Ni khabar dia dama. Dama ini makna qama. Boleh? Ba ni takluk pada dama. Dan kita maklum kita ada muta'allaq ta'alluq muqaddam. Muqaddam akhar itu maklum. Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Boleh kita tak pakai dia. Hadza maklum. Baik, maka ibarat dia jadi gini. Wasani dama bi nafsi. Kita kata dah dama dengan ana qama, takdir kalam wasani qama bi nafsi. Maka kita buat tu bina jadi gini. Wasani murad dia jauhar. Kita berkata al-jauhar. Kita dah maklum jauhar ni setengah daripada maqulah. Kita pun bersahih. Mungkinun mawjud. Sebab kita maklum boleh juga ibarat mawjudun mungkin. Mawjud mungkin yang apa? Qama binafsi. Gitu. Qama binafsi. Apa dah? Gapo makna qama binafsihi? Kita dalam takbir yang kita tabik tadi kita buat qaimun binafsihi. Tidak kita. Kita buat dalam bentuk isim fa'il. Qama binafsihi bah qaimun. Ini fa'il, ini isim fa'il. Qaimun binafsihi bah. Murad dia ialah mutahayyizun bidah. Dalam bahasa hak kita masyhur dalam kitab-kitab kita sama ada Arab ke Jawi, takrif jauhar ialah ma qama bi nafsihi. Mana ni dah. Jadi apa makna qama bi nafsihi? Mutahayyizun bi dhatihi. Dia ada dengan cara diri dia. Maka ulama kita dia hurai makna mutahayyizun bi dhatihi. Apa makna mutahayyizun bi dhatihi? Ni, dia nak hurah ni. Kalau kita faham ni, kita faham ni. Jadi kita tak kena terikat dengan lafaz qama, qaimun sebab benda sama. Dia hanya tukar hak ni fa'il, hak ni isim fa'il. Gitu je. Jadi gapo makna mutahayyizun bi zati? Ai
Benda yang mutahayyizun bi zatihi ini dia adalah perkara makana wujuduhu, benda yang adalah diri adanya itu, laisa tabi'an liwujudi ghairi, dia bukan pesen mengikut bagi ada yang selainnya. Makna kata dia kalau nak ada sendiri, dia tak kena ada hak lain dulu baru dia boleh ada. Macam gini, diri lah ada, dia nak ada, dia kata diri dia macam ni, maka ni dia ni tadi adalah jauhar. Apa? Pasal dia tu nak ada, dia tak kena ikut ada orang lain. Tapi megah dia ni, dia tak boleh panggil jauhar. Apa? Pasal megah ni tadi, untuk dia tu ada, sehingga kita boleh pilih dia kena ada jauhar dulu. Gitu. Maknanya bahasa sini megah tu bukan jauhar. Dia ke apa? Lawan jauhar, arah. Gitu. Itulah takrif kepada qama binafsih kah, qaimun binafsih kah, mutahayyizun bi zatihi kah. Gapo? Maka na wujuduhu laisa tabi'an li wujudi ghairihi. Sudah? Habis dah. Jadi pehelah sini dua takrif secara tafsir, iaitu takrif ara dan jauhar di sisi Asy'ariyah. Gitu. Mu'tazilah mutakallimin juga, tapi dia ada takrif dia. Dan takrif dia tu tadi, puak dia ni ada dua puak. Setengah puak pertama dia kata takrif ni juga. Puak kedua, sebab tu kebanyakan kitab makulat dia letak mutakallimin je. Dia kira hak setengah tu sebab nak senang kita, dia ambil hak setengah hak serupa tadi tu dia letak sekali. Boleh? Walhal kalau kita tafsir, Mu'tazilah ni dia dasar lagi takrif dia. Boleh? Nanti kita akan tengok nanti dah bawah bila kita masuk takrif hukamat. Setelah bahas takrif hukamat. Sebab hak kita kena faham ni nombor satu, selain daripada takrif mutakallimin, ialah takrif hukamat. Sebab hak ni lah sebab kitab makulat tu ditulis, iaitu membahaskan 10 istilah dengan cara hukamat. Gitu dah. Senang lah sipir. Hak selain daripada apa? 3. Kita maklum benda makulat di sisi apa? Di sisi mutakallimin ada 3. Gapo 3? Jauhar. Kita dah selesai dah jauhar. Tak ada jauhar pun kita nyata dan jelas dah. Selesai dah. Lepas tu kita ada al-kaifiyatul mahsusah, benda hak boleh digesa oleh macam indera yang 5. Lepas tu apa? Aina. Aina yang dengan makna pak. Yang kita panggil aina tu dengan takrif kaun. Aina ni, tafsir aina di sisi mutakallimin ialah kaun. Kaun ni ada 4. Ijtima', iftira', harakah, sukun. Benda ni ada lagi pula mungkin di sisi mutakallimin. 3 perkara ni. Selain daripada 3 ni, contohnya kaif. Hak selain daripada hak ni. Kita ada 3 kan? Kita ada 4 kaif, kita ada 4. Salah satu tu daripada 4 kaifiyatul mahsusah. 3 ni tadi semua umur amrun intibari di sisi mutakallim. Hak lebih pada tu contohnya contohnya kam, wada', milk, idafa, ayyaf'ala, ayyaf'ila. Dan selebihnya semuanya amrun intibari di sisi mutakallim. Apa dah? Habis dah. Lagi silakan. Habis dah kata. Terjemah. Maka bermula yang pertama. Siapa yang pertama? Kita dah tafsir dah tadi. Arab. Arab di sisi siapa? Mutakallimin Asy'ariyah. Salah dah. Itu kena faham mana tu bukti pertama tu. Sabit baginya. Bagi siapa? Bagi awal tu dah. Kalau kira-kira domainnya. Dari mana? Baginya awal. Tu dia tafsir dah. Dia ada marji domain tu. Awal. Boleh. Gapo sabit baginya? Bagi awal tu tadi. Sabit baginya gapo? Ada. Sabit baginya ada. Bahasa mudah kan? Dia tu ada. Gitu. Ada tu tak dimula. Dia berdiri ia. Gapo maksud berdiri? Makna dia tu wujud. Dia tu tadi sabit. Betul?
dia tu tadi nyata. Pada yang lain, nyata dia tu, wujud dia tu pada yang lain. Siapa murad yang lain tadi? Jauhar. Tak ada dah apa dah. Jauhar. Baik, sekarang ni kita dah sebut dah tadi. Jauhar tu takrif dia, takrif siapa? Kena letak takrif siapa? Takrif mutakallimin Asy'ariyah. Kita tak boleh letak takrif orang lain sebab takrif sini takrif mutakallimin Asy'ariyah. Boleh dah? Tu. Kita kena kira suku pula. Takrif hukamat tu gam. Barulah kita faham sungguh makulah Asy'ariyah. Musannif tu tak ada bawah. Dan yang kedua lain, pada yang lain koma situ dah. Kamalah. Dan yang kedua berpanjangan ia. Kalau kira berpanjangan tu terjemah kepada dama dah. Tapi dalam kaedah tafsir kita maklum dah at-tarjamatu ba'da fahmil murad. Jadi kita dah maklum dah murad kepada dama bukannya berpanjangnya, iaitu murad kepada dama ialah qama. Ikut kaedah at-tarjamatu ba'da fahmil murad tak boleh terjemah dama dengan berpanjangan. Kalau kita benarkan sini, kita akan benarkan yadun terjemah dengan tangan. Lepas tu kita cakap lah kita nak jawab. Dah kita sendiri membenarkan terjemah dengan tangan. Dan sinilah juga ada kita bahasa Jawa puak dah. Kita cerita sikit. Kita bahasa Jawa puak ni. Dia ambil kitab Faridah pada pula kitab Faridah Syamad Fatani. Syamad Fatani terjemah istiwa dengan tertinggi. Okey. Sini timbul soalan. Kalau istiwa boleh terjemah tertinggi, apa yang ada tak terjemah tangan? Kita tanya kita. Maka kita kena, sinilah penting kaedah tafsir tadi. Maka kita berkata, pertama at-tarjamatu ba'da fahmil murad. Jadi adakah istawa tu makna dia tinggi? At-tarjamatu ba'da fahmil murad, adakah istawa makna dia tinggi? Tinggi mana? Tinggi hok martabat ni jawab dia tak. Lepas tu apa makna dia? Situ dah tubik dua buah. Situ dah tubik dua manhaj kita tu. Nah, dalam usul Asy'ariyah tubik dua. Boleh. Iaitu apa? Takwil dengan tafwid. Takwil dengan tafwid ni dia ada usul. Usul dia yang pertama dia mesti mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi siapa mengisbatkan tafwid dengan takwil tanpa mukhalafah, dia bukan takwil, dia bukan tafwid. Walaupun dia panggil tafwid. Contohnya kita kata, tangan tapi tangan tak sebut Tuhan. Ada. Jadi terjemah tangan tu dia berlagu dah dengan usul tafwid iaitu mukhalafah. Jadi wasaq kaedah tafwid dengan takwil. Jadi kita tengoklah mana-mana kita usul Asy'ariyah, contohnya tengok dalam Tabyin Kadhibil Muftari Ibn Asakir. Kita tengok dalam tu, dicerita wanja masalah ni. Baik. Lepas tu lagu mana? Jadi setengah ulama dia panggil, kalau dalam ulama Melayu ni dia panggil munshi. Ulama bahasa Melayu. Jadi ada di sana ulama-ulama bahasa Melayu yang dia tu belajar juga ulama ilmu-ilmu kalam ni. Dia kata gini, setengah jawapan mereka lah. Jadi terjemah tu tadi ada dua. Terjemah ayat-ayat gini ni ada dua. Ada terjemah, kan enak sebut, terjemah yang boleh kompromi. Ada terjemah yang tak boleh kompromi. Terjemah hok boleh, dia tak sedap kompromi ni. Kompromi ni jadi macam hok di sisi saya rasa sedap, saya rasa sedap. Dia jadi indiyah pula. Kalau dalam subuh sa'iyah dia gini. Ada terjemah yang fafihi tafsil, ada terjemah yang tak ada tafsil dah bagi dia. Misalnya tangan, dia tak ada tafsil dah bagi dia sebab dia tasyabuh yang zahir. Tapi kalau tertinggi fafihi tafsil. Kerana di sisi kita pun tertinggi tu ada dua. Orang yang apa tinggi martabat, tinggi darjat dan tinggi apa? Tinggi saya. Jadi salah tak Syamad Fatani terjemah kita? Tak. Sebab tertinggi itu tadi walaupun terjemah kepada istawa pada lughah tapi fafihi tafsir. Jadi ada beza dengan istilah lagi tangan walaupun terjemah tapi fafihi tidak ada padanya tafsir. Sebab dia tasyabuh yang zahir. Gitu. Tu antara jawapan hok adalah hok jawab kepada orang hok tanya. Orang hok tanya tu bisa juga. Bisa di Facebook. Boleh sah. Itu tak sebut ini kan kan tu. Masuk seru kayak pasti dah tu. Bisa kat tu. Tapi tu secara mudah-mudahan tu kita enggak boleh ada terjemah. Habis lepas tu dia katakan
Dan yang kedua, berpanjangan ia. Tapi ustaz terjemah dah tu deh, koma. Jadi kita boleh tangguh gini lah. Kita tangguhkan dah. Berpanjangnya itu terjemah pada zahir dama. Hak naknya sini ialah koma. Gitu. Dah. Koma, gapo terjemah koma? Ada ia. Ada ia. Ada ia tu tadi kerana diri sendirinya. Jadi gapo maksud ada ia kerana diri sendirinya? Tidak berhajat kepada yang lain. Tidak berhajat kepada yang lain inilah pak kita tulis. Maka na wujuduhu laisa tabi'an li wujudi ghairi. Boleh dah. Jadi bahasa sini Arab ni bahasa kan lah. Wujuduhu tabi'an li wujudi ghairihi. Gitu. Habis dekat tu qauluhu fa awwalun ay aradun. Macam kita sebut tadi lah. Al-aradu hin. Boleh kira kita. 12 suku dah. 12 suku dah. 12 5 minit dah. Al-aradu indal hukama. Setiap wala dah. Kena? Kena? Ikut lah. Pi dah pi. Apa detik dah untuk pi. Manual guna. Siapa terima? Dia boleh bahaya. Rabbil tulizatihi. Mana bahasa. Tengok sikit. Kalau jawab maka nabi zatihi ila yataju wujuduhu. Wa indal mutakallimi apa? Kalau apa tu alamat kubra. Tak apa sungguh? Sungguh. Okey bi. Boleh. Enggak. Okey. Kita tanya tu, kita ikut orang mana? Ikut orang mana maknanya apa deh? Lah. Ini hari Selasa deh. Rabu Kami cuti. Sadar deh. Sampai Selasa tidak? Sampai Rabu deh. Ada. Jumaat. Saya ready. Ada. InsyaAllah. Sebab kita dah sadar kalau kita tu kita baca dah. So kita perasan satu benda, tak ada takrif hukama kepada Jawhar. Muka surat 13 tak ada. Surat 14 tak ada. Aku la Jawhar wa ma qama bi dzatiha yaqumu bi dzatiha ay la yahtaju fi wujuhi ila shay'in akhar yaqumu fihi kal ajsam wal arwah wa kullu ma lahu wujudun mustaqillun qa'imun bi nafsihi. Wa tu 'inda al mutakallimin ay yakuna tahayyuzuhu bi nafsihi. وليس تابعا لتحيز غيره بخلاف العرب ada takrif hukama. Kalau untuk Arab ada takrif hukama. Ada hukama atas kali itu al-aradu indal hukama mahiyatun idza wujidat fil khariji kanat fi mawdu'. Itu takrif hukama kepada Arab. Takrif hukama kepada apa tadi? Jawhar. Tak ada. Jadi kalau ikut kaedahnya, ya ikut sepatutnya juga kena ada dah. Sebab kita sebut dah kitab ni ditulis untuk menerangkan
makna makulat di sisi hukama. Jadi kalau orang tanya kita, patu makulat ni apa kita kena ngaji dulu? Takrif hukama apa? Takrif mutakallimin. Kita kena jawab takrif hukama. Kalau kita sebut makulatul asyar, kalau kita sebut makulatul salas, baru takrif mutakallimin. Tapi kalau kita nak tahu takrif mutakallimin jauhar dengan Arab, kita tak perlu ngaji makulat. Kita ngaji ilmu kalam, senang. Yang memang ditulis untuk memahami makna tersebut. Gitu. Habis dah. Tapi Imam At-Tabari seperti mana kita sebut tu, Imam At-Tabari dia kata jangan faham ngaji makulat ni untuk faham hukama. Bahkan dia beza orang hok faham. Apabila dia faham takrif hukama, dia nak faham mutakallimin, dia faham mutakallimin dengan hukama ni tak sama dengan faham mutakallimin saja. Sebab orang yang pakai faham mutakallimin dengan hukama, dia boleh ambil hak betul dan dia boleh tolak hak salah. Orang yang faham mutakallimin saja dia boleh ambil hak betul, belum tentu dia boleh tolak hak salah. Gitu. Boleh dah? Betul tu. Jadi kita ambil hak betul lah, hak sarihnya ke apa? Ada dulu lah ni. Dah lagi. Alah anggap tak apa. Tak salah dah nama Facebook. Salah ada apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara